ayat 51. Itu ayat larangnya buat baik dengan golongan kafir. Golongan kafir khasnya ahli kitab. Bahkan kena memutuskan hubungan baik, hubungan rapat kita dengan mereka. Jika tidak, Allah Ta'ala akan jadikan sifat-sifat buruk mereka berpindah kepada kita yang beriman. Bermuamalah dengan orang kafir ni boleh, buat baik saja ataupun rapat saja tidak boleh, bermesra saja tidak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang yang telah beriman, jangan kamu jadikan golongan Yahudi dan Nasara ni teman rapat, teman setia. Ana wujud kemesraan. Dekat dia kafir, dia derhaka pada Tuhan. Kita taat pada Allah, kita sayang pada Allah. Dia derhaka pada Allah, macam mana boleh mesra? Tidak mungkin sama sekali. Tapi jika kamu ambil mereka Yahudi dan Nasara teman rapat, teman setia, maka undang-undang Allah Ta'ala depan lagi. Ba'duhum awliya'u ba'd. Setengah mereka memang kawan rapat setengah yang lain. Sama-sama dia tak ada masalah pun. Setengah mereka memang teman rapat, sahabat setia satu sama lain. Tapi dengan kita orang beriman tidak boleh. Tapi kalau tebing juga, wa man yatawallahum minkum, dan siapa di kalangan kamu menjadikan mereka teman setia, teman rapat, fa innahu minhum, maka dia juga daripada kalangan itu. Ini seperti hadis Nabi, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa cuba tiru mana-mana kaum, maka Allah kira dia seperti kaum tersebut. Hadis riwayat Muslim. Jadi fa innahu minhum ni asalnya daripada Al-Quran. Maka sungguhnya dia pun Allah Ta'ala kira seperti mereka itu. Sehingga makan sekali, minum sekali, itu adalah hadis. Inna Allah la yahdil qawmaz zalimin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memberi pimpinan hidayah kepada kaum yang zalim. Syikayah, ayat 52 ni syikayah. Fataral ladina fi qulubihim maradun. Kamu dapat tengok orang-orang yang berpenyakit dalam hati, penyakit nifak. Duduk tubuh badan dengan orang Islam, tapi dalam mereka ada penyakit nifak. Kamu akan tengok orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit. Alamat zahirnya yusari'una fihim, bersegera buat hubungan dengan Yahudi Nasara. Mudah cepat, mudah lagi cepat buat hubungan mesra dengan Yahudi Nasara. Apabila ditanya, mereka kata yaqulu nakhsha an tusibana dairah. Kami bimbang kami akan ditimpa bencana kalau tidak rapat dengan mereka. Mereka pun kita kena buat baik. Kalau begitu gini berlaku macam mana? Itu sengaja mereka buat rancangan, membuat alasan. Nakhsha an tusibana dairah. Ini perkataan. Kami bimbang kami ditimpa bencana. Jawab syikayah, fa'asallahu an ya'tiya bil fathi. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada orang Islam. Au amrin min indihi, ataupun apa-apa keputusan yang lain daripada sisinya. Fayusbihu ala ma asaru fi anfusihim, maka jadilah golongan munafik ini apa yang mereka sembunyikan dalam hati. Sifat nifak mereka akan menyesal daripada perkataan yang mereka telah luahkan kepada orang beriman. Iaitu Allah zahirkan sifat munafik mereka pada suatu hari nanti. Dan ketika Allah zahir munafik, masa ketika sebelum ini mereka tidak dikenali. Orang mukmin biasa tak kenal mereka ni munafik. Tapi apabila Allah zahir dengan sebab-sebab tertentu, orang mukmin akan terkejut, keheranan. Wa yaqulu alladhina amanu, akan berkata dengan keheranan orang-orang yang beriman, ahaula alladhina aqsamu billahi jahda imanihim. Inikah orang-orang yang sentiasa bersumpah dengan nama Allah sungguh-sungguh dalam sumpahan, innahum ma'akum la ma'akum, bahawa mereka akan bersama dengan kamu, tapi rupa-rupanya tidak. Inikah orang yang selalu bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Mereka bersumpah bahawasanya mereka bersama dengan kamu orang yang beriman, sebab duduk bersama-sama, makan bersama-sama.
dalam majlis Nabi bersama-sama. Tapi apabila berlaku sesuatu, mereka berpihak pada Yahudi dan Nasara. Habitat a'maluhum, gugur lenyap segala amalan baik mereka. Fa asbahu khasirin, jadilah mereka itu golongan betul-betul rugi. Berbaik-baik dengan golongan Yahudi Nasara ni, dia akan kalah kita, bukan menang kita. Pergi ajak dia mengikut agama Islam, pergi tabligh dia menyampaikan wahyu daripada Allah Ta'ala, ajaran Tuhan ni, tak apa. Berbaik-baik kalah kita. Sebab larangan sudah ada, bila kita langgar, kita akan lemah, syaitan akan menang. Nah, kita saja kata kita pergi baik dengan dia tu, nak suruh dia ikut kita. Tidak, kita akan ikut dia. Sebab kita telah langgar undang-undang Tuhan kita. Dalam langgar undang-undang Tuhan ni nak jadi kuat macam mana? Oleh kerana itu akan membawa pada murtad. Berbaik-baik dengan Yahudi Nasara ni akan membawa pada murtad. Maka ini undang-undang murtad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang telah beriman, may yartadda minkum an dinihi, siapa saja yang murtad dari kalangan kamu daripada agama Islamnya jadi Yahudi Nasara, maka dia tidak membahayakan siapa-siapa. Jawab man ni muqaddam. Dia tidak membahayakan siapa-siapa. Dia murtad, dia tanggung sendiri. Sebab fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah Ta'ala akan datangkan kaum lain. Kaum lain ni dengan cara apa sekalipun, Allah Ta'ala akan datangkan kaum lain dengan cara memberi iman kepada kaum-kaum yang masih tidak beriman. Yang mana kaum lain ini yuhibbuhum, ya Allah kasih sungguh pada mereka. Wa yuhibbunahu, mereka juga kasih kepada Allah. Sebab kamu jadi golongan duduk atas pagar, lama-lama kamu jadi murtad, Allah akan guna kaum lain. Nah, adillatin 'alal mu'minin, lemah lembut, rendah diri kepada orang mukmin. Aizzatin 'alal kafirin, keras tegas kat orang kafir. Ini kaum lain yang Allah pilih. Yujahiduna fi sabilillah, mereka sentiasa berjuang menegakkan agama Allah. Dan sifat jual mereka, wala yakhafuna laumata laimin, mereka tidak takut celaan orang yang mencela, orang yang suka mencela. Zalika fadlullah, itulah dia kurniaan Allah. Sifat-sifat seperti ini kurniaan Allah. Yu'tihi man yasha, Allah akan bagi sifat seperti ini kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki sendiri. Maknanya kalau kamu murtad, kamu ulah rugi. Allah boleh guna siapa-siapa saja untuk agama dia. Wallahu wasi'un alim, Allah dan Allah Ta'ala maha luas anugerahnya, maha mengetahui isi hati hamba. Jadi apabila kita kata kita nak baik dengan Yahudi Nasara kerana perlindungan, Allah Ta'ala kata innama waliyukumullah, sesungguhnya pelindung kamu sebenar Allah, wa rasuluh, dan pelindung kamu sebenar Rasulnya. Ajaran Allah dan ajaran Rasulullah pelindung. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, itu pelindung sebenar. Yang beriman itu alladzina yuqimuna salata, iaitu mereka yang mendirikan solat dari segi amalan, dan dari segi akhlak. Wa yu'tuna zakata, mereka tunaikan zakat. Dan wahum raki'un, dan mereka rokok, yang tunduk bersama orang-orang yang tunduk. Sini mana rendah diri. Tafsirul Ma'ni kata rokok dalam ayat ni makna rendah diri. Ar-ruku' hahuna huwal khudu', wal muradu min ar-ruku' hahuna huwal khudu'. Dan mereka rendah diri, sentiasa rendah diri. Ini orang beriman yang merupakan pelindung kamu. Maka wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu, siapa dapat menjadikan Allah sebagai pelindung, siapa yang menjadikan Rasul sebagai ketua yang melindungi, dan menjadikan para mukmin sebagai pelindung, maka ini adalah merupakan golongan-golongan parti Allah. Fa inna hizballahi humul ghalibun, sesungguhnya parti Allah Ta'ala, golongan itulah sentiasa menang, ia tidak akan dikalahkan. Jadi ayat 57 ini penyempurnaan bagi memutuskan hubungan dengan orang Yahudi Nasara. Sebab sifat-sifat mereka, bukan kerana dia tu Yahudi, bukan kerana dia tu Nasara, kerana sifat-sifat Yahudian, sifat-sifat Nasara. Ini Allah sebut dalam ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang telah beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum lahuzwan wa la'ibah,
Jangan kamu ambil orang-orang yang menjadikan agama kamu main-main dan senda gurau. Yakni minal ladina utul kitaba min qablikum, daripada golongan yang diberi kitab Yahudi Nasara sebelum kamu. Wal kufar dan kafir lain. Jangan ambil mereka aulia sebagai teman rapat dan pemimpin. Jadi sifat mereka ini mempermain-mainkan agama. Huzwan wal ibah. Iaitu sifat ni yang menyebabkan Allah Ta'ala tidak benar, tidak membenarkan dan tidak mengizinkan orang beriman buat baik dengan mereka. Wattaqullah, dalam segala perkara takutlah kamu akan Allah, in kuntum mu'minin, sekiranya kamu benar-benar beriman. Alamat bermain-main dengan amalan-amalan agama. Satu lagi alamat bermain-main dengan akidah, usul-usul agama. Iaitu sebab mereka mempermain-mainkan agama ialah wa idza nadaitum ila shalah, apabila kamu ajak sesiapa saja kepada sembahyang berjemaah, ittakhaduha huzwan wa la'iba, mereka jadikan sembahyang berjemaah ini main-main, sendawan, gurauan, persendaan dan gurauan. Sebab apa tu? Zalika, demikian sifat mempersendakan, bi annahum qaumul la yaqilun, dengan sebab mereka adalah kaum yang tidak memahami tuntutan agama. Ayat 59 zajrun teguran. Dan dia juga sebagai jawapan bagi sifat main-main itu. Qul, katalah pada mereka, ini teguran lagi beserta jawapan, ya ahlul kitabi, wahai puak-puak ahli kitab, hal tanqimuna minna, tidak kamu menganggap salah kami, atau tidaklah kamu memandang salah pada kami dalam keadaan kami melakukan amalan agama kami, illa an amanna billah, melainkan kesalahan kami di sisi kamu adalah kami beriman kepada Allah yang Maha Esa. Wa ma unzila ilaina, dan kami beriman kepada wahyu yang Allah telah turunkan kepada kami. Dan wa ma unzila min qablu, dan wahyu yang Allah turunkan sebelum ini. Dengan sebab tu kamu menganggap kami salah, sebab kami mentauhidkan Allah, kami ikut wahyu Allah. Dan wa anna aktsarakum fasiqun, dan kebanyakan kamu adalah fasik. Yang ni Taurat pun kamu tidak ikut, Injil kamu tidak ikut, dan Quran kamu tidak ikut. Asal fasik mana keluar daripada taat. Ayat 60 jawapan pada mereka lagi. Qul, katalah pada mereka, hal unabbiukum, sukakah aku nak ceritakan kepada kamu wahai Yahudi Nasara, bisyarri min zalika, mazhab atau pahaman yang lebih buruk lagi daripada Islam. Bagi pandangan kamu Islam ni tidak baik. Buruk di segi apa? Mathubatan indallah, ni sebuah pada balasan di sisi Allah. Iaitu siapa dia? Man la'anahullah, iaitu agama orang yang dilaknatkan oleh Allah. Sini muqaddar din, bisyarri sini, sukakah aku nak ceritakan kepada kamu wahai Yahudi Nasara, agama yang buruk lebih pada agama Islam, yang bagi kamu agama Islam ni agama buruk di segi balasan di sisi Allah Ta'ala, iaitu agama orang yang Allah laknat. Dinaman la'anahullah, agama orang yang Allah laknat. Wa ghadiba alaihi, dan Allah murka kepada dia. Dengan sebab Allah laknat, Allah murka, apa jadi? Natijahnya wa ja'ala minhumul qiradata, ada di antara mereka yang Allah telah jadikan kera, iaitu pada hari Sabtu dulu. Wal khanazira, dan pada kumpulan Nasara pula Allah jadikan mereka itu khinzir setelah turunnya Maidah. Yahudi setengah jadi kera, Nasara setengah jadi khinzir. Dan setengah mereka pula abadat taghut, golongan yang memuja taghut. Taghut mana syaitan dan apa saja yang dipuja selain pada Allah. Dunianya Allah buat begini. Akhirat ulaika, mereka bersifat seperti tadi. Di akhirat nanti syarrum makana, seburuk-buruk tempat tinggal, itu neraka. Wa adallu an sawa'is sabil, dan dia paling sesat jalan daripada jalan yang betul semasa dunia ini. Ayat 21 ni teguran kepada munafikin. Munafikin daripada golongan Yahudi dan Arab sekitar. Sebab Nasara tidak ada pun di Madinah, kecuali sangat-sangat sedikit. Jadi idza ja'ukum, apabila golongan munafik datang kepada kamu, secara zahir mereka berkata qalu amanna, kami juga beriman.
Lidah mereka kata kami juga beriman. Sedangkan waqad dakhalu bil kufri, sedangkan mereka masuk dengan keadaan mereka bawa kufur dalam hati. Mulut tu memang kata amanah, tapi masa masuk tu mereka bawa kufur. Mana berkufur tidak berubah-ubah pun. Wa hum qad kharaju bihi, dan mereka pun keluar dengan kufur itu juga daripada majlis kamu. Mana akidah dia tidak berubah-ubah saja, mulut saja mengatakan kami beriman. Allah Ta'ala kata mereka masuk dengan kufur, mereka keluar pun dengan kufur. Makna masuk dalam majlis Nabi tidak memberi bekah dan kesan pada hati. Hati tidak berubah-ubah. Wallahu a'lamu bima kanu yakumun. Allah lah lebih tahu, Maha mengetahui apa sebenarnya yang mereka sembunyikan dalam hati mereka di segi akidah. Manusia semua zahir tidak tahu. Mereka masuk jumpa Nabi seperti beriman, keluar daripada majlis Nabi seperti beriman, tapi Allah yang Maha mengetahui akidah mereka. Cuma alamat zahir. Ayat 22 ni teguran kepada Yahudi yang munafik. Wa tara katsiran minhum yusari'una fil ithmi. Dan kamu dapat tengok ramai di antara mereka sangat cepat kepada melakukan dosa. Dosa ni perkara-perkara yang ada hubungan dengan syariat Allah. Dan juga sangat cepat pada udwan, melakukan kezaliman dan permusuhan sesama manusia. Dan wa aklihim suta, dan sangat cepat makan benda haram, yakni kepada ulama mereka. Labik sama kanu ya'malu, buruk sungguh apa yang mereka lakukan. Ayat 63, teguran kepada ulama dan ahli agama Yahudi. Teguran kepada ahli ulama dan ahli agama Yahudi, ahli ibadat Yahudi. Ahli ulama dan ahli ibadat Yahudi. Jadi keadaan orang awam mereka seperti ayat 22 berlaku di depan mata mereka. Mana mudah kepada melakukan dosa, mudah berbalah, melakukan kezaliman, dan mudah cari harta haram, mana makan benda haram. Dengan begitu pun ulama dan juga ahli agama ataupun ahli ibadat Yahudi ini tidak cegah. Laula yanahum, kenapa tidak mencegah mereka ini? Oleh rabbaniyun, oleh ahli ibadat, wal ahbaru, dan oleh ulama, yakni ahli ibadat Yahudi dan ulama Yahudi. Kenapa tidak mencegah mereka an qaulihimul ithma, daripada mereka mengeluarkan kata-kata dosa. Kata-kata dosa ni kata-kata dosa yang membawa pada syirik. Dalam tafsir Abu Sa'ud kata kalimatus syirki. Kenapa mereka tidak cegah perkataan daripada orang awam mereka, kalimah yang menyebabkan dosa besar, dosa yang teramat besar, yakni wa qauluhum Uzair ibn Allah, iaitu di antara kata-kata mereka Uzair adalah anak Allah. Ini golongan Yahudi. Seperti mana Nasara kata Isa anak Allah, Yahudi kata Uzair, Nabi Uzair pun anak Allah. Jenis belaka. Dan kenapa mereka tidak tegah? Kenapa ahli ibadat Yahudi dan ulama Yahudi tidak tegah orang awam ini daripada aklihim suhtah, daripada mereka mengambil harta haram, makan benda haram? Ya sepatutnya kena tegah, jangan biarkan. Labi sama kanu yasnaun, buruk sungguh adab yang mereka bawa dalam kehidupan. Yasnaun ni adab yang mereka bawa dalam kehidupan. Adab melihat dengan tidak mencegah. Ayat 24 ni rungut dah. Tentang Yahudi apabila diminta supaya infak harta, mereka kata Allah Ta'ala kedekut. Wa qalatil yahud, telah berkata golongan Yahudi, yadullahi maulullah, tangan Allah jadi kedekut, jadi bakhil. Sebab tu dia suruh orang bayar zakat, dia sendiri tak siap infak. Iaitu dalam masa yang sama dia kata kekasih Allah, seperti ayat sebelum. Di sini dia kata tangan Allah Ta'ala bakhil, wa ghulun bakhil, terikat daripada infak. Allah kata hullat aidihim, tangan mereka lah bakhil, tangan mereka lah bakhil. Wa lu'inu bima qalu, mereka dilaknat dengan perkataan mereka kata itu. Mereka dilaknat dengan perkataan yang mereka katakan itu. Bal yadahu, bahkan dua tangan Allah mabsutatan, terbuka, yakni yunfiqu kaifa yasha. Dua tangan Allah terbuka ni tak boleh nak terjemah apa-apa, sebab kita manusia mudah faham. Tapi huraiannya Allah hurai sendiri, yunfiqu kaifa yasha, dia menginfakkan bagaimana cara yang dia nak infakkan. Dia tidak tanya kepada hamba-hamba. Derhaka banyak mana buat atas dunia dia bagi, dia limpahkan semasa dunia ini.
Cuma kedengkilan Yahudi, wala yazidanna katsiran minhu, akan menambahkan banyak dari kalangan Yahudi ini, ma unzila ilaika, wahyu yang diturunkan kepada engkau daripada Tuhan kau, menambahkan banyak apa? Menambahkan banyak tughyanan, penderhakaan, wa kufran, dan kekufuran. Mana setiap ayat turun dia lawan, maka makin banyak ayat dia lawan, makin banyak penderhakaan, makin banyak kekufuran berlaku. Dulu dia menetap dalam satu juzuk Quran, dekat-dekat dengan Nabi wafat akan berlaku 30 juzuk Quran. Maka 30 juzuk Quran dia tentang, maka 30 juzuk Quran dia derhaka. Jadi wala yazidanna katsiran minhu, akan menambah ramai di kalangan mereka wahyu yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan, menambahkan apa? Tughyanan wa kufran, penderhakaan dan kekufuran. Dan wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha, dan kami akan timbul dan campurkan ke kalangan mereka sesama agama, adawata, permusuhan sama sendiri, wal baghdha, kebencian sama sendiri, ila yaumil qiyamah, hingga ke hari kiamat. Cuma Allah tidak zahir cara nak jelas apabila umat Islam ini tidak bersatu. Apabila umat Islam bersatu di atas akidah tauhid dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka Allah akan zahir bahwasanya sesama mereka ada permusuhan dan kebencian. Natijah hukumnya kebencian ni, kullama awqadu naran lil harbi, setiap kali mereka cuba menyalakan api peperangan dengan orang Islam, atafa'ah Allah, Allah cepat-cepat memadamkannya dengan kudratnya. Setiap kali mereka ingin menyalakan api peperangan dengan umat Islam, atafa'ah Allah, Allah memadamkannya secepat-cepat. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berusaha sungguh-sungguh di permukaan bumi ini membuat kerusakan secara senyap-senyap. Fasada sini buat kerusakan secara senyap-senyap. Sebab kalau secara zahir berlaku peperangan secara senyap-senyap. Wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah Taala tidak suka kaum yang membuat kerusakan. Walaupun begitu banyak amalan-amalan rusak yang berlaku di kalangan ahli kitab, tapi tidak putus asa. Tidak, bukan maknanya tidak ada kemungkinan mereka akan beriman. Bahkan peluang yang Allah buka kepada mereka untuk beriman sentiasa seperti biasa juga. Cuma mereka tidak guna. Kesempatan yang diberi, yang dibuka tu mereka tidak guna. Orang lain yang tidak ada kitab ni beriman, ramai beriman. Mereka yang ada kitab lambat beriman. Sedangkan peluang yang Allah buka sama. Oleh kerana itu ayat 65 ni targhib kepada ahli kitab. Walau an ahlal kitabi amanu, dan kalaulah bahawa golongan ahli kitab dapat beriman sungguh-sungguh, wattaqau, dan dapat jaga syariat Allah Taala sungguh-sungguh, lakaffarna anhum sayiatihim, kami akan tutup kesalahan dan dosa mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan kami akan memasukkan mereka ke dalam kebun-kebun syurga na'im. Maknanya Allah Taala sentiasa buka peluang seperti orang lain-lain. Walau annahum aqamut Taurat wal Injil, dan kalaulah mereka dapat menegakkan kitab Taurat, ikut betul-betul ajaran Taurat asli original, dan Injil, orang Nasrani ikut kitab-kitab Injil. Wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa saja kitab yakni Quran yang telah diturunkan oleh Tuhan mereka pada mereka. Mana Injil, Taurat ikut belaka, mana apa yang ada dalam Taurat ikut di segi akidah tauhid, Injil pun akidah tauhid. Dan Taurat dan Injil kedua-dua memberitahu bila Nabi akhir zaman zahir dan timbul, ikut Nabi akhir zaman. Itu sebenarnya arahan Taurat, itu sebenarnya arahan Injil. Kalau mereka boleh ikut betul-betul, la akalu min fawqihim, mereka akan dapat rezeki daripada atas, dapat makan rezeki-rezeki daripada atas. Wa min tahti arjulihim, daripada rezeki daripada bawah kaki mereka. Mana Allah limpahkan rezeki atas bawah, semua jadi sumber rezeki dan kebahagiaan mereka. Cuma minhum, ada di kalangan Yahudi Nasara ini, ummatun muqtasidatun, umat yang betul-betul setia, taat, tapi tidak ramah. Sebab apa? Wa katsirun minhum, ramah di antara mereka, sa'a ma ya'malun, buruk amalan-amalan mereka itu. Ayat 60 ini adalah merupakan kesudahan atau penutup bahagian pertama. Ayat 67 itu bahagian kedua, kita akan baca bahagian surah. Kita buka surah Hujurat.